Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, untuk kelas kali ini kita akan bincangkan latihan kerja rumah yang telah saya berikan pada kamu pada kelas yang lepas, iaitu latihan jom cuba 13.3 dan 13.4. Alright, kita lihat kepada soalan yang pertama. Sebuah bekas mengandungi 5 biji pau kacang, 8 biji pau sambal dan 4 biji pau coklat. Sebiji pau diambil secara rawak. Okey, jika A ialah peristiwa mendapat pau coklat, okey, perihalkan peristiwa pelengkap. Okey, so kita dah belajar dah. Pelengkap itu adalah selain daripada peristiwa tersebut. Jadi maksudnya kalaulah kat sini ada cerita tentang kacang, okey, sambal dan sok coklat. So peristiwanya pau coklat, pelengkapnya adalah sambal dan juga pau kacang. Jadi kita akan tulis kat situ untuk ni A prime. Okay, A prime merujuk kepada peristiwa pelengkap lah. Okay, bagi A, so kita akan kata kat situ peristiwa. Okay, mengambil pau, bukan pau coklat. Okey, so itu untuk menyatakan dalam bentuk perkataan. Tetapi kalau untuk tanda set, okey, so kita akan tuliskan di situ. Selain kan hari itu saya dah bincangkan, okey, kalau dia bukan pau coklat, maksudnya dia adalah pau kacang dan sambal. Tetapi kalau awak lihat di sini, kacang ada 5 biji, sambal ada 8 biji. Jadi kita akan taggingkan dia. Untuk kacang tu K kan, K1, kemudian K2, K3. Okey, seterusnya. Alright, so saya sambungkan di situ dan kita dapati ada kacang, saya taggingkan sampai K5 sebab ada 5 pau kacang dan 8 sampai S8 lah sebab ada 8 biji pau sambal. So itu kita menyatakan dalam tanda set. So jangan lupalah tanda set tu ya. Alright, kemudian kita lihat pada nombor 2. Okey, sebuah bekas mengandungi sejumlah pen biru dan pen merah. Kebarangkalian memilih satu pen biru dari bekas tersebut ialah 3/5. So, pen biru adalah kebarangkalian dia 3/5. Jadi, kita nak dapatkan pen merah. Jadi, kita tahu di situ kebarangkalian, okay, ni saya tulis dalam bentuk ni lah, dalam ayat matematik, kebarangkalian pen biru adalah 3/5. So, kita nak dapat kebarangkalian pen merah. Okey, pen merah. So, kita dah belajar pada kelas yang lepas. Okey, untuk kebarangkalian pelengkap campur dengan kebarangkalian peristiwa, kita akan dapat satu. Okey, jadi contohnya di sini PB, okey, tambah dengan PB prime. B prime tu adalah pelengkap lah. Kita akan dapat satu. So, kalau kita nak dapatkan yang pelengkap tu, kita boleh tolakkanlah satu tolak dengan kebarangkalian peristiwa. Jadi, untuk dapatkan merah ini, kita boleh tulis, okay, PM adalah 1 tolak 3/5. So, kita akan dapat di situ, kita akan dapat 2/5. Alright, itu untuk nombor 2. Alright, seterusnya. Alright, seterusnya untuk nombor 3. Okey, kita tengok di situ sebuah kedai menjual cenderamata. Okey, 25 biji cawan kaca, 30 bingkai gambar dan 15 rantai kunci. So, dia nak terjual selain daripada cawan kaca. So, kamu yang pertama ni kita kira dahulu dia punya apa? Dia punya bilangan sampel dia. Okey, ruang sampel dia. So, bilangan sampel dia adalah 25 tambah dengan 30. Okey, tambah dengan 15. So, kita ada di situ 70 bilangan sampel. Jadi, sekarang ni kita nak ambil cenderamata selain pada cawan kaca. So, kamu boleh, dia ada dua cara. Sama ada untuk ambil cawan kaca dahulu, kebarangkalian tu, kemudian kamu tolakkanlah daripada satu. Boleh juga. Atau, okey, kamu boleh terus tambah saja. Sebab selain pada cawan kaca apa? Bingkai gambar dan juga rantai kunci. So, 30 tambah 15. Okey. So, 30. So, selain pada cawan kaca lah. So, kita boleh label kat situ. Selain pada cawan kaca, kita ambil
cawan, okey. So C prime lah kan. Dia punya lawan dia. So 30 tambah 15 adalah 45. Okey, perkan dengan dia punya bilangan sampel 45/70. Okey, kamu permudahkan. Okey, kamu akan dapat 9/14. Okey, so itu untuk soalan nombor 3. Alright, kita lihat pada nombor 4 pula. Ali mempunyai wang sebanyak RM73. Okey, kedai menjual kasut itu memberi Ali pilihan dengan menawarkan 3 pasang kasut berharga kurang daripada 50 sepasang. Okey, 4 pasang kasut dengan harga antara 50 ke 70 sepasang dan 5 pasang kasut berharga lebih pada RM70 sepasang. Jika B ialah peristiwa Ali memberi sepasang kasut, okey, perihalkan peristiwa pelengkap bagi B. Okey, jadi kalau B adalah membeli sepasang kasut, okey. Tapi kalau awak tengok kat situ, apa yang kita boleh jawab? Okey. So kalau kamu tengok di sini, dia kata B ialah peristiwa membeli sepasang kasut. Jadi kalau peristiwa dia membeli sepasang kasut, maka peristiwa pelengkap dia adalah apa? Peristiwa pelengkap dia adalah tidak membeli sepasang kasut. Kan? Tidak membeli sepasang kasut. Lawan dia adalah tak membeli. Beli sepasang kasut, tak beli sepasang kasut. Jadi kalau awak lihat di sini, kalau dicerita daripada tadi tu, okey, dia semua beli. Kan? Dia membeli pilihan untuk tak beli kasut. Tapi sekarang ni dia punya pelengkap dia adalah tidak membeli. Ya, kat sini ada tak yang berkenaan dengan tu? Tak ada kan? Jadi bila tak ada, kita akan tulis, okey, B prime. Okey, bersamaan dengan set kosong. Kenapa saya buat macam ni? Maksudnya tak ada nilai, tak ada unsur di dalam tu. Jadi kita akan bagi set kosong lah. Okey, so B prime sama dengan tanda set yang kosong. Okey, dia kelirukan kamu dengan ayat yang banyak-banyak tu. Tu saya kata macam kelas yang lepas dia banyak bagi kamu ayat yang mengelirukan. Alright, kita lihat pada seterusnya untuk nombor 5. Okey, sebanyak 10% biji oren daripada 3 kotak oren didapati telah busuk. C ialah peristiwa memperoleh oren yang tidak busuk. Okey, jika sebuah oren mengandungi 30 biji oren, hitung kebarangkalian mengambil biji oren yang tidak busuk secara rawak. Okey, jadi sekarang ni dia nak yang tidak busuk. Alright, so sekarang kita tengok. Kalau kamu lihat di sini dia kelirukan kamu dengan percentage tu. Alright. So sebenarnya kalau awak lihat bila daripada 3 kotak oren didapati busuk, maka 10% itu mewakili 1/10. Okey, jadi kalau 10% busuk, maka yang tak busuk adalah 90% lah sebab dikira dalam peratus kan. Jadi bila kira dalam peratus, 90% kita permudahkan, kita akan dapat 9/10. So sama je kalau kamu nak kira satu-satu macam tadi kan kat sini kata sebuah kotak, jika sebuah kotak mengandungi 30 biji oren, kamu boleh kira lah 30 kali 3, 30 kali 3 90 kan. 10% yang busuk berapa? So 90% daripada yang semuanya berapa? Jadi kamu boleh kecilkan dekat situ pun kamu akan dapat kebarangkalian yang sama. So kita boleh tahu di sini bahawa ini adalah 9 bagi peristiwa yang oren yang tidak busuk, adalah 9/10 berdasarkan percentage yang diberi. Alright, okay, itu saja.